وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saya muliakan pengurusi majlis, ahli jawatan kuasa masjid Kampung Sak di Bombay, pengurusinya, jawatan kuasanya, imam-imamnya, seluruh jawatan kuasanya yang telah berusaha untuk menganjurkan program Maulid Rasul pada malam ini. Tak dilupakan juga pada semua warga penduduk di sini, anak-anak karya, juga sahabat-sahabat semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama kita berada dalam satu program majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan mereka-mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah. Allah kata dalam satu ayat, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka yang mengimarahkan rumah Allah. Mengimarah ini maksudnya menyimarahkan di dalam rumah Allah dengan pelbagai program. Dalam majlis ilmunya, dengan sembahyang itu dah pastilah, dengan zikirnya, dengan bacaan Qurannya, dengan selawatnya, dengan alunan-alunan qasidah memuji Allah dan Rasul, juga dengan pelbagai program yang melibatkan kepentingan Islam dan umat Islam. Kali itulah di zaman Nabi SAW masjid berfungsi dengan baik. Masjid menjadi satu pusat untuk umat Islam membincangkan ataupun menyelesaikan sebarang permasalahan. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang setengah-setengah masjid orang yang dimarahkan masjid, ada setengah-setengah orang dia tak faham dunia hari ini dah berubah. Dulu passion lain, sekarang passion lain. Yang penting ke arah nak menyedarkan manusia. Setengah-setengah tempat kita berhubung dengan isteri-isteri lalu ni kau rasa pelik. Ada setengah-setengah orang lah, bukan sini orang duk cerita Zimbabwe, orang duk cerita Zimbabwe orang ni. Dalam main pelik sikit dia kata zaman kami dulu kan, zaman dia kan memang bukan lawan. Skrin ni semua baru ada memang zaman dulu tak ada. Jadi kita kena menerima perubahan, terima perubahan. Benda-benda lagu ni membantu kita. Bila kita buat ni, kita kata dah senang tempat lah. Kerana saya buat dulu di Pulau Pinang kalau abang-abang mana-mana ni kata korang lah, pada yang sebut nama tak salah, 6 tahun dia kata orang tak nama mengumpat tu hadis-hadis sahih. Jadi bila kita buat program macam ni, dia kata ini masjid ke apa? Masjid sudah jadi pembuayang dia kata. Ada jadi pembuayang. Bukan pembuayang sentalia menyalin. Ini sentalia menyalin. Tentunya kita rahmati Allah. Allah kata orang yang mengimarahkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, orang tu dia sembahyang dan dia keluarkan zakat. Dan orang yang mengimarahkan rumah Allah, dalam hati mereka tidak ada perasaan takut dan gentar melainkan kepada Allah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, ni kata Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah orang-orang macam ni. Orang yang suka main masjid, orang yang suka ikuti program-program di masjid, orang yang suka menganjurkan program-program baik di masjid, orang yang kepala otak dia dipikir masjid. Salah satu golongan, 7 golongan esok di hari akhirat tak kena tanya apa. Masuk syurga free, tak ada siapa tanya apa pun. Boleh berada di bawah bayangan aras Allah. Nisbah pada nak bagi isyarat hadis tu, 7 golongan ni selamat tak tanya apa. Piang masuk dulu. Salah satunya orang yang hati dia bersangkut dengan masjid, itu dia masjid je. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah Allah dorong kita untuk main ke masjid. Jadi insya-Allah kita ikuti program pada malam ini. Walaupun kita agak sedikit terlewat, mungkin tuan-tuan tak tahu apa benda yang saya nak. Insya-Allah masjid yang terdekat sini lah minggu depan ni 28 ni masjid apa? Nurul Iman. Ustaz bagi tuan-tuan muslim je saya main cucuk tu ya. Okey.
Jadi kalau dia ada skrin dia rusak lagi bagus. Sebab saya nak bawa skrin saya besar sangat, 15 dari 15 tak cerita di sini. Macam skrin bergoyang semua tu. Jadi insyaAllah lain kali walau bagaimana pun yang ini mungkin pada okey lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk berada dalam masjid, Allah berikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Selalu saya sebut dalam program Pencetus Rumah, jom pergi mengaji, tak mengaji cerai. Orang belah-belah sadar dia tak tahu apa dia cerai. Siapa orang sini tahu ke tak? Orang Biling tahu lah. Jangan sampai orang sini masih belum bilang ya. Tak tahu cerai apa dia, kena hantar dia Zimbabwe dan cerita dia. Belah-belah selatan ni, belah-belah ni tak tahu apa dia. Sampai jenuh nak urai tak cerai itu apa dia. Dia pun tak faham lah kan. Cerai ni kalau orang Malaysia boy lah kan. Tak boleh pakai lah. Lebih kurang betul lah. Walaupun kami kalau pergi dalam pulau, kalau masak gulai tu kalau tak pekat dah beri gulai cerai lah. Dia tak kau ni, tak pekat. Jadi boleh faham insyaAllah. Jadi macam tu lah orang. Tak sembahyang cerai, tak mau main musik cerai, tak mau main mengaji lagi cerai. Ada satu lagi saya semua yang beri atas sikit pada cerai, dia panggil cerai out. Tak ada lagi out weh. Tak ada mampu ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita pada malam ini berada dalam satu program majlis ilmu bersempurnakan dengan Maulid Rasul. Sebelum daripada saya panjangkan berhubung dengan kelebihan Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad, dan bagaimana sepatutnya kita hayati Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, maka kita selalu sebagai mukadimah saya sampaikan beberapa buah hadis yang diriwayatkan secara sahih tentang program Maulid Rasul. Di sana ada sebuah hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dalam kitab Siyam sebuah hadis apabila baginda Nabi kalau di bawah sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah satu hari ditanya, lamma su'ila an siyam yaumil itsnain, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kenapakah baginda kerap berpuasa pada setiap hari Isnin, apa kata baginda? Qala dzaka yaumun wulidtu fi, hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Nabi selalu bersih. Wa yaumun bu'ithu, dan hari aku dibangkitkan menjadi Rasul, hari Isnin. Bahkan ulama meriwayatkan baginda wafat juga pada hari Isnin. Jadi baginda Nabi SAW bila Allah Ta'ala pilih baginda sebagai rahmatan lil alamin, dengan ayat Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad ke alam dunia ini melainkan sebagai satu rahmat bagi sekalian alam. Kedatangan Nabi Muhammad adalah penyebab Allah turunkan rahmat. Bukan rahmat untuk manusia saja tuan-tuan, rahmat bagi sekalian alam. Nama kata alam, orang belajar ilmu tauhid, orang belajar dalam kitab-kitab, dia kata nama kata alam kullu ma siwallah fahuwa alam. Setiap benda lain pada Allah nama dia alam. Langit bumi nama dia alam, dan syurga neraka nama dia alam. Baik namanya malaikat, baik namanya jin, baik namanya binatang, baik namanya jamadat, betul-betul tiang, batu, bumi, bagaimana ni. Baik namanya jamadat, baik namanya apa sekalipun, namanya orang ke apa, semuanya mendapat rahmat. Sebagai contoh macam ni, sebagai contoh, kita tahu Nabi Muhammad itu tentang orang tu senang boleh faham lah. Mana juga Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Sebagai contoh, nanti tuan-tuan kiaskan. Kedatangan Nabi Muhammad, kita orang manusia ni dah selamat dah. Banyak kelebihan Allah bagi kepada umat, khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Golongan jin juga mendapat manfaat dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab mereka juga Nabi Muhammad diutuskan untuk manusia dan golongan jin. Daripada mereka hidup terombang-ambing tanpa agama, maka disyariatkan kepada golongan jin untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka juga macam manusia mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad. Tuan-tuan, sebagai contoh jamadat alam ini, sebagai contoh kedatangan Nabi Muhammad,
dalam kitab-kitab Barzanji dan sebagainya, dia cerita bila Nabi dilahirkan, bila bawa Nabi kecil-kecil tu bawa pergi ke kampung Halimatul Sa'diyah. Ya, binatang-binatang yang sebelumnya itu kurus terus gemuk, susu banyak, sehat. Kampung itu dulu keadaan yang agaknya kering kontang. Lalu kampung Halimatul Sa'diyah tu tumbuh dengan segala rumput dan tumbuh-tumbuhan segar. Itu contoh yang diberikan. Contoh kita zaman sekarang tuan-tuan, itu contoh rahmat Nabi Muhammad di dalam kampung tu. Contoh Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Contoh lagi, kita duduk dalam dunia sekarang ni tuan-tuan, disebabkan Nabi Muhammad lah main dekat kita. Nabi Muhammad ajak kita ni duduk dengan masyarakat, nak kena ada saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Jangan berfikir aku seorang dia senang, orang lain hidup susah. Maka dalam Islam Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, Nabi kata la darar wala dirar. Jangan buat mudarat pada diri sendiri dan jangan buat mudarat kepada orang lain. Maka kalau yang menjadi kontraktor binaan buat bangunan dan sebagainya, jangan duk tolak tanah lebih kurang. Nak kena tengoklah pula nanti jadi tak kejadian tanah runtuh. Disebabkan kita buat projek, orang-orang lain terima dah banjir ke, kadang-kadang kita bakar hutan, orang lain menerima dia punya padahnya. Maka bila Islam dah abad dah, jangan buat satu kerja pasal hang nak senang, orang lain akan hidup susah. Hang nak bakar kerana hang nak ambil balak contohnya, ataupun apa-apa lah, ataupun hang nak majukan tanah, akhirnya hang ambil bakar hutan. Pasal asap tu habis satu negara, 2, 3, 4 negara, bukan sikitnya orang, juta-juta orang hidup dalam jerbu pasal hang ni pasal projek hang seorang ni. Nampak? Nabi kata jangan buat mudarat untuk diri sendiri dan juga jangan buat mudarat pada orang lain. Nampak tak rahmatan lil alamin? Bumi menerima rahmat, pokok kayu menerima rahmat, manusia menerima rahmat. Jangan buat lebih kurang tuan-tuan. Binatang pun terima rahmat. Bolehkah tuan-tuan anjing lalu tepi jalan dengan tak tahu ujung kepala, ujung pakai apa semua, main lalu-lalu, dia pun tak kacau kita, dia duduk lari sekor-sekor dia, bukan seorang-seorang, sekor-sekor dia, duduk lari sekor-sekor dia, tetapi batu ikan, ambil punggai dia. Boleh tak kita bagi batu kat dia? Boleh tak kita sepak kerajaan anjing? Islam tak menyuruh kita buat begitu. Walaupun dia anjing sekalipun, kita tak boleh sepak kerajaan dia tanpa sebab. Saja lalu dia pun tak menyalak, tak buat dekat gigi kita, tak mudaratkan kita. Kita lalu dia pun duduk dengan mesej, kita buat dia dengan mesej, sepak kerajaan dia. Nampak tak binatang juga mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni dah rasa seronok sangat Allah Ta'ala pilih dia rahmatan lil alamin. Dia tak tahu nak tunjuk macam mana terima kasih dia kepada Allah. Maka setiap hari Isnin dia puasa sunat, syukur kepada Allah. Allah pilih Nabi Muhammad lah penyebab rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan tu Nabi dia sambut bersih hari kelahiran dia. Kita sambut bersih hari kelahiran kita macam mana? Anak-anak kita punya hari bersih kita sambut lagu mana? Ya, kalau tuan-tuan pergi di Zimbabwe tuan-tuan, banyak kali aku di Zimbabwe. Sekali pergi menanyak di Brunei, dia sebut banyak kali di Zimbabwe ni. Satu Pak Haji dia main tanya, Ustaz pergi Zimbabwe, bila Ustaz pergi Zimbabwe dia kata? Saya kata saya tak pergi pun, contoh lah. Dia ingat saya pergi semua di Zimbabwe. Tuan-tuan dia bilang, dia tanya bila di Zimbabwe. Saya kata tak pergi pun, contoh ya, faham-faham ambil abang tak ada di sini tu, pokok kalau ada tu mula terasa lagi banyaknya. Lepas tu buatlah perubahan. Tuan-tuan di Zimbabwe ni tuan-tuan, mereka sambut anak-anak punya mesti tuan-tuan. Mereka beli kek. Itu soalan nombor satu saya nak tanya. Bila ada kek saja, mesti ada mesti. Bila mesti ya, mesti ada kaitan dengan kek. Tak boleh lari. Saya nak tanya, boleh tak kalau kita nak sambut mesti beli kosek 20 ringgit atau itu baik jengkik tu? Sambut ayam jengkik lah kan. Lepas itu potong. Pasal apa kena kek? Pasal apa tak ada beli lah? Roti gali ke, roti canai ke? Pasal apa bila mesti kena ada kek? Tak apalah, saya salah nak makan kek. Salah ke Ustaz? Tak salah. Yang salah tu bila kubur lilin tau. Pasal apa bila kubur lilin, anak 7 tahun, 7 batang lilin. Lepas tu dia happy birthday to you. Kalau pergi Arab tuan-tuan, kami belajar di Arab tuan-tuan, Arab pun ada jahiliah.
Ini tak mengaji cerai ni. Hak cerai-cerai ni pun berlumur-lumur. Jangan duk ingat Arab semua pandai. Bila dia duduk di Arab baru tahu. Hak mengaji saja baru dia faham. Hak tak mengaji berlumur-lumur juga. Maka tuan-tuan, kalau di Arab saya tengok pasien mereka kalau buat masjid baik kenduri kahwin ke ataupun kenduri bersih ke, mereka akan mula dengan Asmaul Husna. Macam kita malam ni. Sekali lagi penutup Asmaul Husna juga. Tapi tengah-tengah gerek buka baju dia kan, gerek baju kan. Dia ingat tutup buka dan tutup dengan Asmaul Husna, kira Tuhan ampun demi semua kan. Tu Arab jahiliyah, hidup tak faham. Mereka pun sambut tak bersih macam kita. Sanahil wa ya gamil, sanahil wa ya gamil. Mereka luar bersih tu. Arab, Arab pun ramai juga kehidupan mereka sekular, jahiliyah, tak faham apa dia Islam. Kita pun jangan lupa dulu tu. Saya cerita saya kecil-kecil, tuan-tuan tak apa duduk rumah kampung. Saya anak badak. Dilahirkan mak saya beranak di hospital saya Pulau Pinang, bukan India Mari. India Mari Tuan. Saya bukan India Mari, mak saya beranak di hospital saya Pulau Pinang. Ni anak jati Pulau Pinang. Jadi saya dilahirkan buka-buka mata, mulia duduk dalam rumah flat. Rumah flat pertama dibina dalam Pulau Pinang. Ya abang anak Pinang kampung kan lebih kan boleh hari tak boleh abang kan. Ini geng Jerman banyak orang tu. Dilahirkan dalam keadaan jahiliyah, kecil-kecil sambut bersih. Tak erti. Pasal kita tak faham agama. Kita tak faham lah pasal budak-budak. Mak bapak kita pun masa tu tak apa dapat hidayah lagi. Lepas-lepas tu lah barulah faham-faham sikit. Tuan-tuan, 70-an, 80-an. Allah, berapa orang yang faham agama? Boleh bilang berapa orang main masjid, berapa orang main surau? 70-an, 80-an, tanya ni veteran. Berapa ramai? Lah ni ceramah ni melimpah masjid. Dulu nak dapat 10 orang pun payah. Allahu Akbar. Perubahan. Dulu orang suka dalam televisyen, orang suka program-program merepek. Raja lawak pakat melamun. Maharaja lawak mega dalam Astro. Mencecah 1.5 juta penonton Malaysia. Masuk penonton Singapura lah. Mana dapat Astro ni 1.5 juta penonton. Akademi Fantasia, wah, tak ada juta penonton. Bila buat program Imam Muda, tak sampai 500,000 penonton. Tapi sekarang tuan-tuan, perkara yang amat mengejutkan dan amat kita boleh banggakan hari ini masyarakat kita mau pada agama, program pencetus rumah. Rating dia menjatuhkan semua program reality, penonton dia 2.2 juta. Allahu Akbar. Walaupun ada tak buat lebih kan, tak ada apa, pelan-pelan lah. Pelan-pelan buat macam mana, mereka cari makan, kita nak dakwah, kita guna platform mereka. Saja-saja pilih raya tu siapa mau kita kan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya mereka mau juga untuk nak buat program-program yang seumpama ini. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah saya nak katakan, alhamdulillah. Kalau dulu kita nak buat program, nak dapat orang yang sebegini ramai dalam masjid, susah. Tapi hari ini makin hari orang makin sedap dengan tuntutan agama. Maka kita nak kena buat perubahan dalam kehidupan kita. Maka sebab tu nanti saya sebut macam mana kita nak kena buat perubahan. Sekarang ni kita nak kena faham kata Nabi sambut bersih dia. Nabi bahasa kasar sikit kan, bahasa mudah sikit, bahasa lembut sikit. Nabi sambut hari kelahiran dia. Dalam bahasa Arab dia panggil Maulid. Maulid itu iaitulah tempat lahir ataupun hari tanggal kelahiran. Maka tanggal kelahiran Nabi Muhammad adalah pada hari Isnin. Nabi sambut hari kelahiran dia. Macam mana Nabi sambut? Nabi sambut dengan beribadah kepada Allah. Macam tuan-tuan juga pada hari ini. Tuan-tuan sambut majlis Maulid Rasul. Tuan-tuan main ke masjid, main semayang. Tak semayang tu tak tuan abang kan. Mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati lah. Tapi insyaAllah lah, pakat-pakat semayang yang tak main semayang di masjid tadi. Dah semayang dah maghrib di rumah, main ke masjid, semayang tak tinggal. Duduk baca Asmaul Husna lagi, baca selawat lagi. Sekali lagi kita nak selawat lagi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tengok kelebihan dan keunggulan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita rasa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini orang tak sedar, dia rasa macam rugi dia dilahirkan sebagai seorang Muslim. Kami masa di program Astro dibawa untuk berjumpa dengan 3 orang etis tak percaya agama, komunis ni orang. Seorang Melayu, seorang Cina, seorang Hindu. Ajak nak berdebat, bahasa kasar berdebat, tapi bahasa lembut kami nak pergi sembang-sembang. Tapi dia tak mau sembang. Dia tahu tengok Pak Janggut dia tak banyak debat. Dia nak kena wakilan dia. Saya dah tunggu lama dah pokok lagu ni. Tapi dia tak mau sembang. Kita ajak sembang, kita sembang-sembang. Tak apa. Dia tak mau sembang. Memang kami dibawa oleh pihak Astro rancang dia pakai orang ni dengan pihak Jakim dan sebagainya. Memang nak disembang orang ni. Dia tak nak berubah. Dia tak percaya ada je agama. Tapi dia tak mau. Dia tengok, kita nak sembang, kita nak cakap. Kan? Siapa yang tak faham agama? Kesian kalau hak sembang itu tak faham dia fikir dia. Ini masalahnya dia orang Melayu beragama Islam, tapi dia tak percaya tentang Islam. Kenapa? Sebab dia tak pernah duduk majlis-majlis yang seumpama ini. Dia tak pernah dengar penerangan yang jelas tentang Allah dan Rasul. Akhirnya dia sangka buruk dengan agama disebabkan dakwah daripada orang bukan Islam dan sebagainya. Hadis yang kedua yang tuan-tuan, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Nikah bahawa Allah meringankan azab Abu Lahab pada setiap hari Isnin, disebabkan Abu Lahab pada hari Isnin tanggal kelahiran Nabi Muhammad, dia telah memerdekakan hamba kesayangannya yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang kemudiannya Thuwaibah menjadi ibu susu Nabi Muhammad beberapa bulan. Kemudiannya baru bawa Halimatul Sa'diyah, ibu susu Rasulullah pertama. Lagi saya nak tanya lah kali, siapa boleh jawab nak bagi hadiah? Pengurusi masjid kita nak bagi hadiah insyaAllah. Bila siapa boleh jawab? Ibu susu Rasulullah yang pertama siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah, kemudian baru Halimatul Sa'diyah. Dengan Halimatul Sa'diyah dah lama sikit, betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Lahab Allah Ta'ala ringankan azab. Menurut satu riwayat lain, bukan takat Thuwaibah saja dia merdeka, dia merdekakan 100 orang hamba dia yang lain. Bahkan menurut riwayat yang lain, walaupun riwayat ini tak sahih, dia buat kenduri 1000 ekor unta. 1000 ekor unta tuan-tuan. Saya bulan 10 hari itu sebelum pergi program Pencetus Rumah, saya buat kenduri 10 ekor lembu, 10 ekor kambing. Majlis pecah tanah perkampungan Islam pertama dalam pulau di Pulau Pinang, di kampung Permatang Pasir balik pulau. Kita nak buat sekolah untuk golongan asnaf khususnya di Pulau Pinang. Tu pun ya Allah, makan ni ramai dah satu pulau. Kan? Duduk lagi lah kira nak ada baru 10 ekor lembu, 10 ekor kambing. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau 1000 ekor unta. Allahu Akbar. Mai habis satu Pulau Pinang berjuta, katalah 1 juta orang Pulau Pinang masuk lagi ngapik ke lepas semua main. Walaupun apik tak boleh makan lah kan, lagi korban, lagi akikah. Tapi nak abang kata memang kenduri yang begitu meriah. Dia seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun selepas itu hampir 40 tahun selepas pada itu Abu Lahab dah penentang utama Nabi Muhammad. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak abang betapa jahatnya Abu Lahab yang kita boleh gelarkan sejahat-jahat manusia. Kenapa sejahat-jahat manusia? Sebab dia menentang sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, Nabi Muhammad. Maka penentang kepada Nabi Muhammad adalah sejahat-jahat manusia. Nah, kalau Fir'aun tu boleh lawan hari, dia bukan lawan Nabi Muhammad, dia lawan Nabi Musa. Nabi Musa bukan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Maka Abu Lahab ni Allah punya mama, sampai Allah sebut dalam Quran. Saya ingat semua orang ingat. Adik-adik ingat Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka Abu Lahab. Marah tu. Tuhan marah tu tak Abu Lahab. Awak saja-saja marahnya. Bukan saja-saja, ni lah manusia jahat. Dia tak boleh tengok dakwah Nabi Muhammad. Orang nak suka benda baik, dia tak suka. Abu Lahab ni kalau boleh kita bagi contoh, tak ada kena mendengar yang hidup maupun yang mati. Contoh ni, kita tuan-tuan dulu samakan pula. Saya bagi contoh Abu Lahab ni, jawatan di zaman Nabi Muhammad ni, dia pegang jawatan lebih kurang macam menteri dalam negeri. Contoh.
Tu abang yang ini contoh. Dia duduk abang sama orang tu lah. Contoh. Pasal dia jaga keamanan dalaman kota Mekah. Siapa nak ceramah, terani dia lah nak bagi. Contoh. Dia bila orang ada contoh. Hak yang nak hantar orang bagi halang Nabi Muhammad. Abu Lahab dia tak lagi. Aku jaga keamanan kota Mekah. Hang tak boleh ceramah Nabi Muhammad. Hang tak boleh mengelak Nabi Muhammad. Allah, ini susah. Tak cukup dengan dia. Mai pula celah-celah tu. Dan isteri Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Esok dah Tuhan nak lempak. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan usaha Abu Lahab takkan menyelamatkan dia esok di hari kiamat. Kata banyak tak selamat tuan. Lempak Tuhan kata apa? Saya sela naran datalaha. Aku dah lempak Abu Lahab masuk dalam api neraka. Duduk nak pelahap dia. Oh bila bahasa mula faham. Api menyala-nyala duk tunggu nak pelahap Abu Lahab. Tak cukup Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Esok dia akhirat bini dia tukang bawa kayu api, dengan bini dia dengan kayu api, dengan Abu Lahab terjun biru sekali dalam api neraka. Abu Lahab ni dia ada seorang isteri yang cukup cantik. Riwayat mengatakan Abu Lahab ni tak cantik, badan gemuk, perut boroi, teruk kan. Kerja dia kira minum arak dia tak berhenti-henti. Abu Lahab ni dia ada isteri yang terlalu cantik sehingga isterinya diberikan gelaran Ummu Jamil. Ummu Jamil ni bahasa terjemah mudah faham, ratu cantik negara. Bini Abu Lahab ni kerja dia hari-hari kira duk tengok rambut, WhatsApp rambut, muka dia lebih kurang, posing badan lebih kemai sikit. Kerja begitu ya. Tiap-tiap tahun pertandingan ratu cantik akan dimenangi oleh Ummu Jamil. Oh ni Ummu Jamil. Bila Nabi Muhammad syariat Islam, dia tak suka kepada Nabi. Dia menghalang Nabi Muhammad. Dia guna sedaya upaya apa yang dia mampu dengan suami dia untuk menjahannamkan usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Tuhan kata apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dua-dua sekali nak lepak masuk dalam api neraka. Na'udzubillah. Tuan-tuan, lagu ni punya jahat Abu Lahab. Allah masih ringankan azab pada setiap hari Isnin pasal jasa dia yang terlalu sikit. Kerana dia pada hari kelahiran Nabi Muhammad, dia sambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Tuan-tuan tu pihak tak masuk Islam tu, penentang Nabi Muhammad. Allah ringankan azab. Apatah lagi kita tuan-tuan, kita beriman mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sayang kat Nabi Muhammad. Kita main duduk majlis Maulidur Rasul semata-mata untuk kita nak mengenali dan nak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan main kerana Piyu Syahul kan main kerana Nabi Muhammad? Ada seorang cerai ni. Tuan-tuan main kerana siapa? Ampun ni mantap dulu dalam kota semua. Buat lembut satu macam ni. Tuan-tuan, mana boleh lembut-lembut? Lembut-lembut pergi duduk Suria Street dah ada ramai beradik-beradik. Kan, dulu dia panggil sutun, nanti dia panggil bahasa baru donat. Balik-balik cuk dia. Allahu Akbar, jadi geleman tuan. Duduk di esok ni kok ramai. Tapi pancung tetap pancung lah. Tak lagi jana. Kata mesti kata, ni bila ni ikhlas. Angkat dari ikhlas jumpa seorang budak kuling tukang main sapu budak. Duduk di Kuala Lumpur. Tak payah nama-nama kan. Main sapu. Main nak sapu budak. Ambil buat lembut nampak ya. Saya kamu ni nak buat lembut tu keji lah. Kata ni kata kan. Allahu Akbar. Kesian tuan-tuan. Na'udzubillah. Ada anak-anak pesen lembut lagu tu, hantar main kat saya. InsyaAllah 3-4 bulan dia keras balik. Dia tahu kan baru dia lakai balik. Cuba lembut-lembut begitu tak boleh. Allah Ta'ala laknat lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Pesan dekat mak bapak,
Yang mana mak bapak ada anak pesan ke anak-anak, nampak hak perempuan buat main satu macam, buat rambut pendek-pendek, lepas tu pakai seluar jeans, pakai seluar t-shirt, buat keras macam-macam. Mulut abang ni, abang tak mau tengok anda buat dressing macam jantan-jantan. Lepas pada ni aku nak tengok pakai baju kurung, pakai tudung labung, kena tutup bang. Tu buka-buka tak siap. Mak bapak kena tegas. Kan? Kadang-kadang itulah tuan-tuan susah nak cakap. Bagaimana nak buat pelengkau ada kepala ustaz ya. Esok anak dah ketika kamu dengar cakap, barulah mai jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz ni boleh tak tolong jampi kepala anak saya ustaz? Ketegaklah ustaz, weh Jerman ustaz. Tak mau dengar cakap, boleh ustaz jampi kepala anak saya ustaz? Mak tu, mak yang main tu pakai seluar Allahu Akbar, punyalah ketat sampai nampak habis lurah-lurah ni. Baju-baju semua, tudung-tudung tak ada, rambut jambui, Hollywood packer tu mak. Tak bapak pakai seluar jeans tergolak-tergoyak habis paha-paha mak. Tu mak dengan bapak, tuan-tuan cuba abang main. Kepala siapa dulu saya nak kena jampi? Abang main. Kepala siapa? Bukan kepala anak, kadang-kadang Allah ni sedih. Kepala siapa dia kena pegang dulu. Sampai kita punya pening. Dia nak anak dia jadi bagus. Mak hantar anak dia pagi-pagi hantar pergi pasti taski tadika Islam. Tapi mak tak semayang subuh. Tak apalah kan. Kadang-kadang dia boleh kata uzur. Takkan sampai sebulan uzur pun. Seminggu uzur gagah. Sampai saya tahu macam saya ada buka tadika Islam. Dulu ni hari-hari tadika Islam tu bawa rumah saya. Saya tengok siapa rumah, siapa hantar anak. Saya pun dengar. Saya tahu apa lagu. Dan tengok mak Allahu Akbar. Awak jadi passion begitu lah. Takkan hari-hari dengan baju kelawang nanti mata tak ada, plastik mata ni mata, muka tak ada basuh lagi, subuh tak semayang, main tak anak mengaji sekolah agama. Allahu Akbar. Semua nak bawa ke kepala ustaz. Ustaz ni bukan Tuhan boleh bagi berubah orang. Maka kalau nak anak-anak kita berubah, mak bapak lah nak kena berubah dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah Abu Lahab Allah boleh ringankan azab, kita ni umat Nabi Muhammad, kita selalu berdoa nak dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Saya mengharapkan mereka-mereka yang datang ke dalam majlis Maulid Rasul dengan semata-mata kerana cintakan Allah dan Rasul, inginkan kepada perubahan, nak kenal siapa Allah dan Rasul dan nak buat perubahan, maka inilah manusia-manusia yang beruntung. Mudah-mudahan Allah angkat azab kita esok di hari kiamat. Bukan tak ringan saja, Allah angkat dan terus tidak dikenakan azab. Amin. Kata amin. Amin. Ustaz berdoa kita kata amin. Kan? Mudah-mudahan kalau Abu Lahab Allah ringankan azab pada orang Islam, tu kafirah. Kita orang Islam sambut Maulid Rasul. Tapi janganlah jadi macam Abu Lahab. Sambut Maulid Rasul, belarak sana, belarak sini. Tak salah kalau nak belarak. Tapi yang pentingnya selepas perarakan dan dalam masa perarakan, yang pentingnya mencontohi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Ikut cara hidup Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Nabi Muhammad yang kita sambut Maulid Rasul pada malam ini. Ini dalil kelebihan Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk yang terakhir, tadi mula mukadimah, dalil sambut Maulid Rasul. Ini dalil tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam syurga, Nabi Adam ni Allah Ta'ala bagi ilmu yang melimpah ruh. Betul tidak? Tahu di mana? Ayat Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Bisa dengar ayat tu? Allah bagi kepada Nabi Adam nama-nama setiap sesuatu, simbolik kepada ilmu yang melimpah ruh. Nabi Adam ni kalau dia tengok ni, dia tahu kata yang ni cawan dan si tempat pegang dia, nak minum dia angkat lagu tu minum. Dia tahu, tak payah nak. Dia tahu kata yang ni piring sama ada buat nakik ataupun nak tutup. Dia tahu yang ni nama piring. Dia tahu, tak payah ajak. Kita kena agak dulu, kena hidik dulu. Dia tengok apa pun dia tahu. Maka bila dia tengok pun, bila dia diciptakan Allah Ta'ala tiupkan roh, dia tengok di tiang-tiang syurga dan di tiang-tiang arash tertulis kalimah La ilaha illallah
Dia kata, dia tengok tak payah orang ajar. Dia tahu, la ilaha illallah tu aku faham, Muhammad Rasulullah pun aku faham, tapi siapa dia Muhammad ni hebat? Mana Nabi Muhammad? Tanya malaikat, mana Nabi Muhammad? Dia tak main lagi, tak cerita lagi. Oh dia, nama dia dah hebat di situ. Oh hebat orang ni. Macam mana tubuh tak ada, jasad tak ada, nama ada. Bila dia akan main, dapat lagi. Ribuan lagi baru dia akan diciptakan. Allahu Akbar. Tu dia hebat Nabi Muhammad. Sampai habis cerita orang tu, duk respect lah nama tu. Dahsyat ini. Duk dulu. Tentu bila dia nak kahwin dengan isteri dan Siti Hawa yang asal kesunyian, lalu Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Panjang cerita mereka. Bila dia nak sentuh, malaikat kata tak boleh. Tuhan marah, akan angkat nikah dulu. Baik, akan nikah, main akan nikah. Nah, mas kahwin, kena bayar. Mas kahwin, aku nak apa? Nak bayar nama. Bayar dengan menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata hebat Pak Long ni. Dia kata hebat Pak Long ni. Orang bilang ada Pak Long mana? Hebat orang ni. Sampai aku nak kahwin, mas kahwin, aku kena sebut nama Muhammad lagi. Sebut nama Tuhan tak apa. La ilaha illallah Muhammad ni pun aku kena sebut lah. Padahal aku bapa kepada manusia. Nabi pernah kata, Adam abul jasad wa ana abul arwah. Aku bapa kepada segala roh. Wa Adam abul jasad, dan Adam bapa kepada jasad. Bapa kepada tubuh ya. Maka Nabi Adam kata, oh hebat orang ni. Tahu aku bapa dia pun. Bapa dia suruh jasad lah. Roh Nabi Muhammad dah ada siap lah. Tahu aku bapa dia pun aku kena sebut nama dia. Hebat ni Muhammad ni. Maka lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, Engkau jadikanlah aku daripada umat Nabi Muhammad. Ini doa tawassul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan secara sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak cukup daripada itu lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW satu hari ditanya, ya Rasulullah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami'-nya. Orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah engkau dilantik menjadi Rasul? Nabi Muhammad menjawab, ketika Adam bainar ruhi wal jasad. Ketika Adam dalam proses roh dengan jasad, masa tu aku dah dilantik dah menjadi Rasul. Dia tak lantik lagi menjadi Rasul. Aku dah dilantik menjadi Rasul. Hebat atau tidak tuan-tuan Nabi Muhammad? Hebat. Tanam kehebatan Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad ini, dialah manusia tercantik di alam dunia ini. Jin boleh bilang memang tak ini lah. Jin boleh bilang. Malaikat dia bukan menjadi macam manusia. Manusia lah makhluk Allah yang paling cantik Allah cipta dalam dunia ini. Ada benda lain yang lagi cantik daripada manusia? Kura-kura dengan manusia siapa cantik? Kau ambil kura-kura lah, ambil unta dengan unta orang siapa cantik? Ada unta lawa? Ada lawa sama unta lah kan? Tengok semua semacam kan? Mana ada orang sebut kata unta lebih cantik daripada binatang? Apa di manusia lebih cantik, unta lebih cantik daripada orang? Tak ada. Nabi Muhammad lagi cantik. Kalau di atas dunia ini manusia terkenal manusia cantik siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam riwayat hadis diriwayatkan, sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad punya cantik. Ada mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia cantik seumpama Nabi Muhammad. Ada sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad cantik seperti mana bulan. Kan bulan yang melupak kawah-kawah tak? Bulan tengok wajah kan, buat cantik, cerah elok. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad seperti matahari. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad cantik seperti mana pedang. Pedang yang diiris begitu berbekas. Maka kata dengan seorang ulama hadis yang bernama Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau mengatakan, jikalau diambil perempuan-perempuan yang teriris jari ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, lalu diambil diletakkan di hadapan Nabi Muhammad, nescaya akan terhiris jantung dan hati mereka berbekas daripada kecantikan Nabi Muhammad. Siapa lagi cantik? Nabi Muhammad. Lebih cantik daripada Nabi Yusuf alaihi salam.
Bahkan apa saja mukjizat Allah bagi pada Nabi dan Rasul lain, Allah bagi juga kepada Nabi Muhammad. Contoh Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan orang yang buta. Mata lu ada kat mata tak keluar apa pun. Dia cuma buka mata tak nampak. Lalu Nabi Isa alaihissalam antara mukjizat dia pipuk sapu-sapu kat mata, minta doa Tuhan bagi boleh sembuh mata celak. Nabi Muhammad SAW dalam satu peperangan, sahabat ni terkena tombak. Kena tombak, kata di mata. Terserok biji mata keluar dengan urat-urat tergantung. Tuan-tuan bisa tengok tak gambar Piramli 6 Jahanam ke apa? Tak dia bagi siku tanam. Tak dia bagi siku tanam. Kaki lah, terkeluar di mata. Oh dia. Gambaran. Nabi Muhammad dia ceruk balik, dia tepuk dulu. Tak terkeluar dah. Dan terus serah celik mata elok. Sehingga kan sahabat ketika meriwayatkan hadis tu, dia kata, akulah ya Rasulullah buat tu. Aku tak ingat dah, belah kanan kau belah kiri tak tahu. Nak abang kata punya sembuh dia jadi elok sampai terlupa belah kanan kah atau belah kiri. Allahu Akbar. Kalau kita operation, nampak bekas operation belah kiri. Kan rasa sakit tak? Belah ni dulu terkeluar dia kabur sikit. Dah elok dua-dua belah mata. Mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika lari daripada Firaun, semua dah sampai di kawasan dia panggil Semenanjung Sinai. Ketika tu umat Nabi Musa ada 12 puak Bani Israel. Zaman tu boleh puak-puak lagi. Zaman umat Nabi Muhammad tak boleh puak dah, kena bersatu semua. Ini berbeza umat lain. Maka Bani Israel 12 puak. Bila semua orang dah ke, Tuhan kata, wahai Musa, katok tongkat di batu. Katok 12 mata air keluar. Masa saya belajar di Mesir, saya pergi tengok tapi tinggal 5 ke 6 lele semua dah kambuh dia. Kerajaan Mesir dia tak jaga. Zaman Husni Mubarak ni dia pun alih-alih Firaun juga. Dia jenis tak faham agama. Padahal nak jatuh pun memang jahat. Kalau di Mesir orang-orang berjanggut macam saya ni hidup tak senang. Saya masa nak pergi belajar di Mesir, dia suruh potong janggut daripada panjang lagi daripada ni, tinggal sikit 2 inci lah, potong habis. Sahabat masih akan lepas peristiwa 11 September tu. Padahal masa saya sampai di Mesir nak pergi buat visa, pelajar-pelajar Malaysia semua kena masuk pergi jumpa kami belajar di satu negeri. Akhirnya kami dibawa masuk ke, bukan saya seorang ramai-ramai, puluh-puluh orang ni. Pelajar Malaysia nak buat visa, nak duduk baru belajar. Lalu kami dibawa masuk ke ketua polis negeri. Ketua polis tu duduk atas meja ni, nak masuk pun bilik, lepas bilik, 4-5 bilik, baru jumpa pejabat ketua polis yang besar. Duduk dalam bilik, sebelah dia ada satu orang tua. Orang tua uban tua. Dia ni asisten kepada ketua polis. Ketua polis tu dalam 40-an juga. Dia ni lagi tua, umur dalam 60 begitu lebih kurang saya lah. Dengan cara yang tua, dengan nampak uban dia dengan muka dia. Dah saya duduk, dia kata okey duduk. Dia panggil masuk seorang-seorang. Orang lain semua budak-budak muda. Saya pergi bawa anak bini. Jadi saya pun dah bersatu kat 30 lah. Lepas tu dia kata kat saya, soalan nombor 1. Soalan, betul dia kata ribut. Ni soalan dia tanya kat saya. Kata dengan asisten polis tu, ketua polis, dia kata kat saya soalan. Saya duduk lebih kurang dalam 2 meter daripada dia. Dia kata, dia bagi salam ke, habis jawab salam. Dia kata tengok, tentang Ismi Syah Al-Hamid, ayo. Soalan, dia tanya. Soalan. Entah pas wala amna. Dia tanya. Angpah ke amna? Oh, pening kalau tak. Dah lah mesti. Muzik kampung. Kalau orang bisa belajar Zakazik ni, tempat tu ni kampung ni dulu ni. Jadi terkejut belok ni. Dia tanya kat saya, hampas ke amna? Oh, cik. Mati akan. Saya alhamdulillah Allah bagi ilham masa tu, tak tunggu lama saya jawab. Abang nak berlepas dia ni lah kan. Jawab dia dan memang masa tu saya jawab, kita pergi nak pergi belajar. Tanya apa soalan apa kamu? Ada kepatut dalam masa tu saya kata aja, ana wala pas wala anu, ana muslim. Saya kata
Aku kan nak pula aku Islam. Dia elok kata, itu aja lah. Tuan-tuan nampak dalam kepala otak mereka punya politik dunia mereka tahu. Tuan-tuan jangan ingat dia orang kampung. Tapi apa jadi negeri dia? Tuan-tuan tengok presiden dia punya takut dah jatuh lah. Muslim juga. Dia punya Islam dia tak lain. Tempat Nabi Musa dia tak lain. Tempat-tempat sejarah Anbiya bagi dia tak penting. Yang penting apa? Piramid. Dia boleh buat tubuh besar Firaun. Lebih kurang 5-6 kaki dia rambut tinggi. Tubuh besar Firaun. Masya Allah, tabarakallah. Punya tinggi. Tuan-tuan tengok, tu orang Islam tuan-tuan dia mendakwa diri dia Islam. Maka Nabi Musa, cerita pasal dia kali sebentar. Nak cerita Firaun ni. Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pukul dia dengan tongkat dia. Tobik mata ayat 12 mata ayat untuk 12 puak Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sekali yang berlaku dalam Nabi Musa hidup Nabi Musa. Keluar 12 mata ayat. Dalam sejarah hadis meriwayatkan beberapa kali, 2-3 kali dalam hidup Nabi Muhammad. Sahabat pergi perang lah, pergi musafir, ayam tak ada. Rasulullah ambil jari dia, tangan dia, buat dalam satu belanga ke satu bekas ya, timba, suar tangan, keluar celah-celah jari macam ayak paip. Dan sahabat minum, mandi, wudu dan sebagainya sampai semua puan, baru Rasulullah angkat tangan dia. Allahu Akbar. Ulama mengatakan semulia-mulia air yang pernah diwujudkan oleh Allah di alam dunia ini, iaitulah air yang keluar di celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat atau tidak tuan-tuan? Mana ada manusia boleh keluar air celah jari? David Copperfield pun tak lewat, bohong lah. Apa tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, apa nama kamu Pro pakai baju orang tu lah, Sai Baba. Dia pun keluar serbuk lalui jari lah. Dan ada satu profesor mana buat kajian, dia datang Malaysia tunjuk macam mana dia tipu orang tu kan. Orang boleh tahu tuan-tuan nak tipu orang. Kita Allah Ta'ala tunjuk kita mukjizat dengan buat manusia buat takkan sama. Di zaman Nabi ada satu orang pernah mengaku menjadi Rasul. Nama dia Musailamatul Kazzab. Musailama duduk di Yaman mengaku jadi Nabi. Pernah satu ketika Nabi pernah di satu tempat, di kawasan ayam berada tu, di satu kampung tak ada ayam. Nabi duduk keluar ayam berlumur-lumur dan air dia begitu tawar dan bersih, sedap diminum. Musailama dia nak buat berlaku macam mana dia kata dia Nabi. Lah di tempat dia kata Muhammad buat begitu, mana aku buat. Dia duduk masuk dalam satu telaga tu turun air jadi kelak, jadi baik turun tak ada minum. Buat. Tiru lagi Nabi. Nak berlakon, mana boleh berlakon tuan-tuan. Yang ni utusan Allah, pilihan daripada Allah. Takkan dia mengaku macam mana jadi. Ni ada tapi dia mengaku, lepas tu bila orang marah, tak apalah dah orang semua tak mau, saya jadi Rasul Melayu dan dengan ini saya isytihar, saya letak jawatan. Ada orang buat cerita dulu. Kenapa tak tahu buat dulu? Abdul Qahar di Selangor. Hari tu ni, tengok dalam televisyen, dalam YouTube tadi buka Abdul Qahar. Dia mula dia mengaku jadi Rasul Melayu. Bila ada orang marah-marah apa semua tak suka, bukti jakin, tangkap apa semua, lalu dia pergi di mahkamah, isytihar, letak jawatan jadi Rasul. Dan orang tak suka. Rasul bukan dia buat kerja lalu tu. Sampai mati lah hang kena bertahan. Hang Rasul. Apa merepek ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebatnya Nabi Muhammad tuan-tuan, tidak pernah ada Rasul dan makhluk mana sekalipun pernah melihat zat Allah kecuali Nabi Muhammad. Hatta Jibril tu guru Nabi Muhammad, tapi tak pernah tengok Allah Ta'ala. Yang pernah tengok Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah minta kat Tuhan, wahai Tuhan aku nak tengok zat. Tuhan kata tak boleh tengok wahai Musa. Sampai bila Tuhan nak tunjuk juga kat dia minta. Lalu bukit yang Allah Ta'ala kata, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, hang tengoklah dekat bukit tu, Turi Saina. Kalau bukit tu tak hancur, amal nampak aku. Bila Tuhan nak tunjuk zat dia, bukit tak mampu tanggung kebesaran Allah. Lalu bukit tu hancur berkecai. Nabi Musa jatuh tersungkur lalu pingsan. Sedang pada pingsan dia kata, wahai Tuhan, aku minta ampun wahai Tuhan, aku tak mampu
Musa ni tuan-tuan, badan dia besar dan dia orang yang kuat. Riwayat ulama mengatakan 40 orang yang kuat baru bersamaan dengan satu orang yang kuat di zaman Nabi Musa. Kekuatan Nabi Musa bersamaan dengan 40 orang yang kuat di zaman dia. Bayangkan tuan-tuan, 40 ni berapa kuat ni. Patutlah dia penampak satu penjaga pintu Fir'aun tu, dia penampak pelannya mati pun. Nabi Musa alaihissalam, Allahu Akbar, disebut dalam Quran tuan-tuan. Sebab itulah hebatnya Nabi Muhammad. Apa saja mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa tak boleh melihat Allah. Nabi Muhammad melihat Allah pada malam Isra wal Mi'raj. Berapa kali tuan-tuan? Sahabat